Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Daniel bin Muhammad Nur Hisham daripada kelas AS120-3H. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan mengenai fenomena alam cakrawala menurut Al-Quran dan sains. Mari kita lihat. Seperti yang telah disedia maklum, kumpulan kami iaitu kumpulan 3 akan membentangkan mengenai fenomena cakrawala menurut Al-Quran dan sains. Isi kandungan yang terdapat di dalam tajuk ini ialah mengenai penciptaan bumi, penciptaan matahari, bulan dan bintang. Baiklah, saya Muhammad Haris Daniel akan membicarakan mengenai pendahuluan bagi tajuk ini. Seperti yang kita ketahui secara logiknya, alam semesta atau dikenali sebagai alam cakrawala merupakan kumpulan sistem matahari atau lebih dikenali sebagai sistem suria yang terdiri daripada 9 jenis planet yang berpusat kepada matahari. Sistem ini juga mengandungi bumi, bulan dan juga bintang. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Yang berbunyi, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang perlu, ratqa, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, fataq, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dapat kita simpulkan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa terdapat dua perkara penting, iaitu mengenai asal-usul kejadian bumi dan langit di mana pada mulanya bercantum sebelum dipisahkan keduanya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan mengenai hakikat kehidupan air yang merupakan asas bagi semua kehidupan. Oleh itu, tanpa air, tidak boleh kehidupan meneruskan hidup sama sekali. Terdapat dua perkataan dalam ayat ini yang perlu diberikan perhatian, iaitu ratqa dan fataq. Perkataan ratqa yang berasal daripada perkataan Arab rataqa yang bermaksud ditampal dan dijahit, yang melambangkan sesuatu yang terhimpun, melekat dan menguncup. Perkataan fataq pula yang berasal daripada perkataan Arab fataqa yang bermaksud dibuka, dibelah dan dikoyak, yang melambangkan sesuatu yang terbuka, terungkai dan mengembang. Berbalik pula kepada ayat ini, Imam Said bin Jubair, iaitu seorang ulama tabi'in, pernah berkata, langit dan bumi sebelum ini melekat di antara satu sama lain. Apabila langit ditinggikan dan dengan itu zahirlah bumi, maka berlakulah pemisahan, dan itulah yang dimasukkan Allah dalam ayat ini. Tafsir yang dinyatakan berusia lebih daripada 1000 tahun dahulu ini amatlah mengagumkan. Teori Big Bang. Teori ini menjadi pegangan umum bagi para saintis berhubung permulaan alam semesta pada masa kini. Mengikut kajian dan laporan yang terdapat di dalam laman web NASA, kejadian alam bermula 12 hingga 14 bilion tahun dahulu. Selanjutnya, pada tarikh itu berlakunya perkembangan dan penunjukan sehingga lahirnya bintang, planet dan galaksi. Teori ini pada asalnya dicadangkan berasaskan formula General Theory of Relativity yang telah diutarakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Kemudian, pada tahun 1922 pula, seorang pakar fizik daripada Rusia, Alexander Friedman, mengembangkan lagi teori ini, dan dengan itu ia dapat mengukuhkan lagi teori ini. Teori ini juga merupakan suatu model kosmologi yang menerangkan tentang permulaan alam semesta atau dikenali sebagai alam cakrawala. Menurut teori ini,
alam semesta dahulunya berada di dalam keadaan tumpat dan sangat panas. Ketupatan dan kepanasan yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya Big Bang. Teori ini mendakwa bahawa planet, galaksi dan bintang terbentuk daripada asap. Menurut kosmologi moden pula, pada suatu ketika dahulu, alam semesta tidak mempunyai apa-apa melainkan kumpulan-kumpulan asap yang tebal, legap yang mengandungi gas yang panas. Ahli astronomi telah menjumpai awan asli atau pristine cloud daripada gas asli pada tahun 2011 yang terjadi selepas beberapa minit berlakunya Big Bang. Hal ini membuktikan mengenai kewujudan kumpulan asap yang dinyatakan dalam kosmologi moden. Perkara ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Sadaqallahul Azim. Yang berbunyi, kemudian dia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu keduanya atas akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Kedua-duanya menjawab, kami berdua sedia menurut patuh dengan sukarela. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahawa penciptaan alam semesta atau alam cakrawala yang diceritakan di dalam Al-Quran dapat dibuktikan secara saintifik melalui teori-teori yang dikemukakan oleh para saintis melalui sains kosmologi moden. Seterusnya, kita akan merungkai hikmah di sebalik penciptaan bumi, matahari, bulan dan bintang. Umum diketahui, bumi merupakan sebuah planet atau rumah bagi kehidupan seperti manusia, binatang dan tumbuhan yang berada pada kedudukan ketiga daripada matahari, di mana ia merupakan sebuah planet yang unik kerana ia merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan. Terdapat beberapa proses tertentu yang dilalui dalam penciptaan bumi. Bumi terbentuk sekitar 4.54 bilion tahun dahulu dan merupakan planet kelima yang terbesar di sistem suria. Pada 4.54 bilion tahun dahulu, bumi merupakan sebuah gumpalan gas yang dikenali sebagai solar nebula yang terdiri daripada 98% hidrogen dan helium dan 2% unsur-unsur lain yang terhasil daripada proses kehancuran bintang-bintang di galaksi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Yang berbunyi, dan dialah yang melebarkan bumi dan dijadikan di atasnya gunung ganang dan sungai-sungai, dan daripada tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dan dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mahu berfikir. Dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan madda yang bermaksud mengembangkan dan melebarkan. Kesan ini memang selari dengan penemuan semasa. Hal ini disebabkan bumi merupakan sfera yang mempunyai 3 lapisan, iaitu lapisan yang paling dalam yang dikenali sebagai teras bumi. 15% daripada sfera bumi adalah daripada lapisan ini, di mana suhunya mencecah 13,000 darjah Fahrenheit yang bersamaan 7,200 darjah Celsius. Lapisan yang berikutnya dikenali sebagai mantel bumi. 84% daripada bumi terdiri daripada lapisan ini. Ketebalan lapisan ini secara puratanya ialah 1,700 batu
yang bersama dengan 2,750 km. Suhu di bahagian dalam lapisan ini boleh mencecah 4,000 hingga 6,700 darjah Fahrenheit yang bersamaan 2,200 hingga 3,700 darjah Celsius. Dan di bahagian atasnya yang mencecah 1,600 Fahrenheit yang bersamaan 870 darjah Celsius. Justru, lapisan ini juga tidak sesuai bagi kehidupan manusia seperti teras bumi. Lapisan yang teratas sekali dikenali sebagai kerak bumi. Ia adalah lapisan yang paling nipis dengan ketebalan yang mencecah hanya 30 km. Oleh kerana lapisan ini berbeza dan terpisah daripada kedua-dua lapisan yang di bawahnya, ia seolah-olahnya merupakan suatu hamparan yang tersendiri. Tambahan daripada itu, pedoman semasa menunjukkan lapisan kerak bumi memang terpisah daripada lapisan yang di bawahnya melalui satu sempadan pemisah yang dikenali sebagai Mohorovicic discontinuity. Sekian daripada saya mengenai penciptaan bumi dan definisi alam cakrawala. Seterusnya kita akan pergi kepada penciptaan matahari di mana ia akan dibentangkan oleh rakan saya, Iman Dalia. Terima kasih. Seterusnya adalah fenomena matahari. Matahari merupakan sejenis bintang dan kejadian matahari bermula 5 bilion tahun yang lalu, iaitu lebih kurang 8 hingga 10 bilion tahun selepas berlakunya Big Bang. Saiz matahari adalah 109 kali lebih besar dari saiz bumi, bahkan berkemungkinan lebih besar dari itu. Matahari lahir akibat daripada gelombang kosmik ataupun shock waves yang berlaku selepas kejadian ledakan sebuah bintang raksasa yang dipanggil supernova. Kandungan matahari adalah 74% terdiri daripada hidrogen dan 25% terdiri daripada helium. Matahari merupakan pusat bagi sistem suria dan para saintis menganggapnya sebagai bintang generasi ketiga ataupun third generation star. Ini merupakan struktur matahari secara grafik. Komposisi matahari terbentuk daripada putaran zarah bercas yang menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Oleh kerana keadaannya yang bertekanan tinggi serta suhunya yang sangat panas, zarah-zarah tersebut tidak dapat wujud dalam bentuk pepejal seperti di bumi. Kerana dengan jumlah tenaga habanya yang sangat besar itu, elektron dan proton tidak dapat bergabung untuk membentuk atom. Walau bagaimanapun, keadaan yang luar biasa itu jugalah yang membenarkan proses pelakuran nuklear untuk berlaku. Melalui proses pencantuman tersebut, tenaga radiasi berupa zarah cahaya yang dipanggil foton turut terbentuk sebagai hasil sampingan. Malah, proses tersebut amatlah penting dalam mengelakkan struktur matahari daripada runtuh akibat daripada tekanan luaran yang amat tinggi terhasil daripada medan graviti yang cukup kuat. Proses nuklear yang berlaku dalam matahari ini melahirkan cahaya matahari yang sangat-sangat penting untuk proses fotosintesis. Macam yang kita semua tahu, fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi kalau tiada cahaya matahari, tak adalah proses fotosintesis yang berlaku, maka oksigen tidak dapat dihasilkan. Dan berkemungkinan besar hidupan di bumi tidak dapat hidup. Seterusnya, matahari dikelilingi dan mengelilingi. Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 33, maksudnya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kesemuanya beredar dalam falaknya. Yasbahun bermaksud berenang. Perkataan ini digunakan sebagai kiasan terhadap pergerakan matahari dan bulan, iaitu kedua-duanya bergerak dengan sendirinya di angkasa. Selain yasbahun, perkataan falak juga digunakan. Falak bermaksud bulat seperti sfera. Secara tidak langsung, ayat ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa matahari dan bulan bergerak dalam bulatan pada paksinya. Dengan kata mudahnya, matahari dan bulan tidak pegun. Berdasarkan surah Yasin ayat 38 pula, maksudnya, dan matahari beredar ke tempat tujuannya. Demikianlah yang ditentukan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahawa matahari bukan sahaja dikelilingi planet lain, malah matahari juga mengelilingi.
Matahari beredar mengelilingi pusat ataupun nukleus galaksi Bima Sakti. Dan peredaran ini membawa matahari kepada mustaqar. Mustaqar ni bermaksud tempat menetap ataupun perhentian. Said Hawa melalui kitab Al-Asas fil At-Tafsir berkata antara tanda kekuasaan Allah adalah matahari bergerak menuju ke tempat menetap baginya. Seterusnya, penemuan semasa mengesahkan bahawa matahari mengelilingi Bima Sakti membawanya menuju ke suatu destinasi yang dipanggil Solar Apex. Solar Apex ni terletak berhampiran dengan bintang Vega dalam gugusan bintang Hercules. Matahari ni dia menuju ke destinasi perhentian itu dengan kelajuan 20 km per saat. Dan kelajuan ini adalah kelajuan relatif dengan kelajuan bintang-bintang yang berhampiran. Akan tetapi, belum terbukti bahawa Solar Apex ni adalah mustaqar yang dimaksudkan di dalam surah Yasin ayat 38 tersebut. Namun, berpandukan ayat ini dan kajian yang telah dilakukan, umat Islam dapat menyedari bahawa matahari tidak pegun dan beredar ke suatu destinasi tertentu yang dapat dikaji. Okey, baiklah. Gambar di sebelah kiri itu merupakan ilustrasi galaksi Bima Sakti. Kalau kita lihat dengan lebih terperinci, terdapat arrow yang berwarna kuning tu. Itu merupakan pergerakan matahari yang mengelilingi nukleus Bima Sakti. Okey, gambar kecil di sebelah kanan atas tu pula merupakan gambar sistem solar kita, di mana di tengah-tengah tu merupakan matahari dan dikelilingi oleh planet-planet lain termasuk bumi. Dan di sebelah kanan bawah tu pula saya ada sertakan ilustrasi bagaimana sistem solar kita bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti tersebut. Seterusnya adalah kematian matahari. Pada usia 10 bilion tahun, matahari akan terus mengembang hingga menghampiri orbit bumi yang pada waktu itu telah menjadi planet yang kering dan tandus disebabkan oleh peningkatan suhu permukaannya yang mencecah hampir 375 darjah Celsius. Jadi bekalan bahan bakar hidrogen yang terdapat di kerak bumi ni semakin lama semakin habis digunakan dan seterusnya akan menyebabkan keseimbangan struktur matahari mula terganggu. Kesannya, satu letusan mega yang dikenali sebagai supernova akan berlaku. Baki sebahagian besar jasad matahari yang masih utuh akan mula bergumpal dan mula mengecut ke dalam dan akan membentuk satu jasad kerdil yang dipanggil white dwarf. Seterusnya, sinaran white dwarf ni akan menjadi semakin malap dan lama kelamaan white dwarf ni akan berhenti mengeluarkan cahaya dan juga tenaga haba serta dia akan perlahan-lahan menjadi sejuk. Jadi situasi ini telah pun dihuraikan dalam prinsip pertambahan entropi dari hukum kedua termodinamik. Okey, ini merupakan perbandingan saiz white dwarf yang pada asalnya merupakan sebuah matahari yang seperti saya pernah terangkan sebelum ni, iaitu saiznya adalah 109 kali ganda lebih besar dari saiz bumi. Tetapi saiznya menjadi sebesar saiz bumi apabila dia mature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Dahlia binti Azmi daripada kelas AS120-3H dan tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah tentang bulan. Proses dan pembentukan bulan. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Permukaan bulan adalah halus, datar dan ada bahagian yang gelap. Ianya juga mempunyai barisan pergunungannya dan dataran tinggi. Keadaan persekitarannya tidak memiliki atmosfera dan terdapat kawah-kawah akibat vulkanisme atau tumbukan meteor.
Bulan merupakan satu satelit bumi dan juga cermin kerana ia tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Sebaliknya, ia memantulkan cahaya matahari ke bumi. Tidak semua bahagian bulan mempunyai cahaya kerana cahaya matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi selama 28 hari dan setiap tahun bulan akan menjarakkan dirinya daripada bumi sebanyak 3.8 cm. Ini adalah rujukan berdasarkan spacefacts.com. Imej bulan juga akan berubah ketika ianya mengelilingi bumi. Allah telah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-39 yang bermaksud, dan bulan pula kami takdirkan beredar melalui berbagai-bagai peringkat hingga ke akhir peredarannya. Kelihatan kembali ke peringkat awal seperti tandan yang kering. Bulan mengambil masa 27 hari dan 8 jam untuk melengkapkan satu pusingan mengelilingi bumi. Dalam surah Al-Mulk ayat 3 hingga 5, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ayat yang saya baru sebut tadi menyatakan tentang hikmah Allah menciptakan bintang dan juga bulan di langit. Seterusnya adalah tentang fungsi bulan di langit. Bulan ini dia mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya adalah ia digunakan untuk kalender hijrah oleh masyarakat Islam di serata dunia, dan juga untuk melihat anak bulan supaya dapat menentukan tarikh berpuasa dan perayaan. Selain daripada itu, cahaya bulan akan menerangi bumi di malam hari kerana rotasi bumi menyebabkan hilangnya cahaya matahari. Dalam ayat surah Al-An'am ayat ke-77, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ayat ini menyatakan tentang proses terbit dan terbenamnya bulan langsung menjadikan bulan ini satelit bumi. Seterusnya, bulan juga berfungsi sebagai penunjuk waktu bagi umat Islam untuk mengetahui waktu ibadah dan untuk aktiviti harian. Ianya untuk menghitung masa, hari, bulan dan tahun. Ianya juga telah dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat ke-96, dan dia menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Ayat ini jelas mengatakan bahawa bulan dan matahari dijadikan tempat untuk menghitungkan waktu. Di dalam kitab Al-Quran terdapat penerangan tentang peristiwa sebelum kejadian hari kiamat, dan antara tanda-tanda tibanya hari kiamat adalah cahaya bulan hilang daripada pandangan. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 hingga 10, Allah menerangkan 3 hal tanda tibanya hari kiamat, iaitu pertama, apabila mata terbeliak kerana ketakutan.
Yang kedua, apabila bulan telah hilang cahayanya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, apabila matahari dan bulan saling bertemu. Pada saat itu, manusia akan mula cemas dan panik hendak menyelamatkan diri sendiri. Kenyataan matahari dan bulan dikumpulkan bermaksud matahari telah mengumpulkan bulan dengannya dan justru lenyap cahaya bulan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Alisha Dania binti Mazlan dari AS 120-3H. Saya akan menerangkan mengenai fenomena cakrawala menurut Al-Quran dan sains dari persepsi bintang. Apabila kita pandang ke langit pada waktu malam, kita dapat melihat beribu malah jutaan bintang menyelubungi langit kita. Tahukah anda, bintang-bintang yang kita sedang melihat sekarang adalah bertahun-tahun cahaya jauhnya. Maksudnya, gelombang cahaya daripada bintang tersebut mengambil masa bertahun untuk sampai ke bumi dalam kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya pula bergerak pada 2.998 darab 10 km per saat. Itulah kelajuan cahaya. Bayangkan betapa jauhnya bintang tersebut. Jadi, apabila kita melihat pada sesuatu bintang, kita melihat pada masa yang lalu. Seperti manusia juga, bintang mempunyai kitaran hidupnya. Kitaran hidup bintang bermula daripada sekumpulan asap yang dipanggil Stellar Nebula. Dari Stellar Nebula ini, dua jenis bintang akan terbentuk. Bintang yang biasa ataupun bintang yang begitu besar. Dan dua bintang ini akan menjalani kitaran hidupnya kepada red giant ataupun red supergiant. Seterusnya kepada planetary nebula dan ke white dwarf ataupun ke supernova dan black hole, di mana white dwarf dan black hole adalah akhir hayat pada bintang-bintang tersebut. Setiap bintang mengambil masa beribu sehingga jutaan tahun untuk berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oleh itu, satu kitaran bintang mengambil masa berjuta-juta tahun daripada ia lahir hinggalah ia mati. Sekarang, cuba fikirkan apakah bintang yang paling kita ketahui, kita kenali dan kita bergantung pada. Ya, iaitu matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang kita sungguh kenali dan kita cuba untuk kaji. Dari jutaan bintang di langit itu, pasti ada kegunaannya kepada kehidupan. Salah satunya adalah menjadi petunjuk jalan. Selain itu, menjadi punca cahaya dan haba. Jadi, bagaimana bintang-bintang boleh menjadi petunjuk jalan? Bintang-bintang dapat dijadikan petunjuk jalan oleh kerana susunannya yang merupai bentuk-bentuk yang senang dikenali, iaitu dikenali sebagai buruj. Suatu ketika dahulu, sebelum adanya kompas, para pelayar menggunakan bintang-bintang yang sudah dikenal pasti sebagai pentunjuk arah ke hala tuju mereka. Salah satu buruj yang senang dikenal pasti adalah buruj Bido. Oleh hal yang demikian, ternyata Allah SWT mempunyai kebolehan yang begitu besar dan luas sehingga kan bintang juga dapat digunakan oleh kehidupan. Dan dari ayat inilah kita dapat melihat dengan jelas lagi. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.
Akhir sekali adalah bintang menjadi sumber cahaya kepada semua kehidupan. Bintang kita iaitu matahari merupakan sumber cahaya utama kepada semua kehidupan di atas muka bumi. Jika tiadanya matahari, tiadalah sumber cahaya serta sumber haba untuk kehidupan di atas muka bumi hidup. Dan tidak lupa juga, jarak kedudukan bumi serta matahari adalah paling optimum. Sekiranya ia terdekat sedikit, bumi menjadi terlampau panas. Jika ia terlampau jauh, bumi terlampau sejuk untuk kehidupan hidup. Maka itulah kegunaan bintang-bintang dalam angkasa kita kepada kehidupan. Ayat ini membuktikan lagi bahawa Allah lah di sebalik ciptaan bintang-bintang di langit. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Kesimpulan bagi folio kumpulan kami yang bertajuk Fenomena Cakrawala menurut Al-Quran dan Sains adalah alam cakrawala ini amat penting bagi semua kehidupan